Assalamualaikum cikgu dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal join ni. Dalam tu apa 9.30 tu baru sepatutnya kita mula join. Pukul 9 Tak apalah, 6.40 first time dia kena awal cikgu. Apa sekarang ni bertugas kat sekolah mana? Saya di SK Sungai Dendang selama Perak, Kubur Gajah. Duduk di mana? Duduk di sini di Paya Kemian sini Paya Kemian. Golf Jawi. Dekat bukan. Itu rumah mak saya duduk di Taman Relau. Taman Relau kat Relau tu. Atas Sungai Duri, PLKN. Taman Relau tu kan ada taman kat PLKN tu. Tahu. Dia itu. Jadi saya pulang. Penolong kanan guru kanan sains kami. Bahasa Libat Rabah. Ada duduk itu Cikgu Salma. Tak pasal. Barisan depan sekali tepi jalan tu. Saya di belakang. Isteri mengajak juga ke? Hari tu Ustaz dekat Kuala Lumpur pensyarah tu sebab jauh sangat berhenti lah kata. Pensyarah dah berhenti dekat Kuala Lumpur mana? Apa college ke? Dia swasta. Lepas tu balik sini buat apa pula? Sini tak buat apa. Apa yang pergi ke sekolah apa sungai apa? Sungai Dendang. Dekat sebelah Selangor sana. Sebagai guru JK apa? JK. JK memang bidang lah. Itu tak cerita. Memang orang panggil ustaz lah. Yang piabat kata Abang Hafiz saja. Memang bidang semua. Memang kena. Saya 2012. Intake 2012. Intake 2012. Untuk JK. 2012. Ramai mereka buat pengambilan guru JK ramai. Itulah last 2013 kan. Last lah habis dah. Last 2013. Sekarang ni tak ada lah JK dia jadi semua guru pendidikan Islam lah kan. Yang jadi JK tak ada. Semua GPI. Kira habis-habis belajar terus dapat masuk JK tu apa ataupun duduk saat di rumah ke rehat dulu di rumah ke ataupun dipanggil tu. Saya guru ganti setahun atau terus dapat. Kira cepat lah. Bidang lain masih menunggu lagi banyak. Itulah apa rezeki. Yang apa Abang Hafiz pun dia pun habis-habis tu MRSM panggil. Dia habis Mesir. Dia dapat dua cikgu. Dia dapat JK dekat Sabah dan dapat Maras serentak. Tapi dia tak tolak. Dia dapat tu selepas dia balik tu lama ke tempoh dia rehat ke ataupun terus dia dapat? Dia balik Mesir, dia buat master dulu. Master tapi kira tak habis Master setengah jalan atau masuk tawaran. Terus tak sambung masa habis. Dah sampai lah. Dah kerja tu, dah kahwin dah apa semua. Bayarlah, anak 4 lah bayar. Pelan-pelan. Okey, saya jemput dia. Tapi dia kata ketika ni dia punya line internet dia di rumah dia tak berapa bagus. Lepas tu apa mungkin tunggu lepas raya nantilah sebab bulan puasa ni start daripada 1 April ni kami cuti dulu pasal program ni berlaku waktu lepas Isya kan. Lepas kalau kita tempat kena buat solat tarawih di masjid. Lepas tu kena sambung dengan kalau ada tadarus yang lelaki buat tadarus di surau. Tak boleh jadi kami cuti lepas raya nanti tengok berapa hari lepas raya kita akan sambung balik sebab kita memang tujuan kita nak mengkhatamkan juga Al-Quran ni sampai habis. InsyaAllah. Kerana buat sampai selesai satu round juga. Pasal dah mula lah. Masya-Allah. Tinggal lagi kalau berhenti pada hari Khamis ni 20.30 berarti kita ada 8
lagi lebih kurang 74 hari lagi lah. 70 hari lagi. 70 hari. Ha, yalah. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih sikit baru selesai. Betul. InsyaAllah. Ni cikgu siapa punya idea ni? Cikgu lah. Ni surau taman lah. Pekat-pekat masing-masing. Oh, yalah. Hari tu masa PKP tu, kita tak boleh buat program di surau masjid. Jadi kami fikir idea ni lah. Macam mana kita tak boleh buat kuliah di masjid surau. Jadi kita buat lah program. Yalah. Dan masa tu kita tak fikir macam ni. Kita saja buat lah. Fikir kata kita buat bagi selesai semua urusan orang pergi pasar raya apa semua balik dah. Jadi sebab kita elok 9.30 lah. Ya. Kalau dah boleh buat apa kuliah di masjid di surau balik, kami pun tengok-tengok betul lah kita punya program ni dah lepas waktu Isyak, dah lepas kuliah masjid di surau pun dah selesai dah. Isyak dah selesai, orang dah selesai sembahyang dah, selesai kuliah dah. Dah buat lah. Orang dah balik rumah dah boleh teruskan. Jadi kita teruskan lah. Cerita lah. Itu apa? Ustaz Osman lah, Ustaz Osman. Ni Ustaz Osman cantik ya. Ustaz Osman kami punya naik pengurusi di surau. Tu kami satu batch lah, satu batch. Oh, satu batch Ustaz Osman. Satu batch di Matak. Masa buat JKAF tu. Ustaz Osman. Perak kot. Masa dia keluar tu. Habis-habis dia keluar dapat perak. Lepas tu. Macam mana dia buat permohonan tak tahu. Bila dia dapat cepat lah. Tak lama sangat dekat apa jalan baru tu. Lepas tu dapat main balik ke Sungai Kecil. Dekat pergi ke sekolah mana tu? Sungai Duri apa? Saya lupa. Sungai Duri. Lepas tu pergi sekarang ni kat Sungai Kecil lah. Dekat. Isteri dia pun kat Sarjana Indah pun dah, isteri dia pun kat sini juga. Alhamdulillah. Alah. Okey, kejap lagi kita 9.40. Sekarang kita tunggu dulu dekat. Boleh insya-Allah, tak apa-apa. Tapi bukanlah ramai sangat pun. Kalau janji orang tak apa istiqamah. Pasal apa cuti-cuti ni orang keluar kan? Yalah, faham tu. Okey. Sekejap kita mula dah. Okey. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, maksudnya saya baca terus no? Apa
kita baca guna macam kaedah baca Yasin, Khalifah baca Yasin. Jadi maksud dia oleh kerana kita guna Google Meet, jadi tak semua orang boleh buka mikrofon ni. Mikrofon hanya Khalifah yang buka. Jadi dia akan pendengarkan bacaan dia, kami di rumah dengar, baca lah bersama-sama serentak lah. Okey. Baca Yasin dekat surau tu lah. Okey. Itu selesai apa baca Quran, insya-Allah saya akan baca terjemahan ayat yang kita baca tu. Lepas tu saya akan suruh balik ke Ustaz Ridwan untuk Kulten, slot Kulten. Kulten tu kuliah jam 10. Jadi bagi tazkirah apa tajuk bebas. Apa tajuk nak beritahu. Sebab apa macam saya jemput Imaduddin tu, Dr. Imaduddin tu, itu dia mula-mula saya jemput 2 kali lah. Sekali dia bagi pasal apa kesihatan. Pasal dia bidang dia. Yalah. Lalu sekali kedua baru dia cakap pasal bidang agama jugalah. Yalah. Itu ikut bidang masing-masing. InsyaAllah. Itu saya jemput Abang Lan tau, Roslan Rahim. Abang Lan? Roslan Rahim. Ingat tak? Muka kenal pun, nama tak ingat dah saya. Budak yang paling pertama. Dia ketua POS juga. Atas daripada Firdaus. Oh, tak kenal. Depa masuk SMKA tu, masa tu apa geng yang kohort pertama yang daripada apa Seri Sentosa tu, depa baru mai ke tingkatan 2. Tingkatan 2 di SMKA. Okey. Waktu tu lah. Lan tu kira yang abang ketua pengah paling pertama lah. Oh dia lah. Di sana yang di sekolah SMKA, bukan dekat Seri Sentosa. Sentosa ni lah. Yalah. Dia ada di Johor, di UTM Johor. Tapi bukan bidang agama. Dia duduk sambung belajar. Itu dia bahagian kejuruteraan juga, jadi kejuruteraan UTM kan. Oh yalah. Itu dia cakap pasal apa tamadun Islam dalam Quran yang sebut apa dari segi sains kan. Sains yang ada dalam tu dia cakap tajuk tu. Ya, bidang dia kalau tu. Bidang sains. Sains dalam Islam. Baik cikgu. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya juga kita semua masih lagi diberikan kesihatan yang baik dan juga kekuatan semangat untuk kita terus bersama-sama menyertai program generasi Al-Quran secara maya online di Google Meet ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
sedar tak sedar pada malam ni kita dah sampai ke siri yang ke-227, iaitu pada 27 Mac 27 Mac 2022. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita pada malam ni sudah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan pun dah hadir, tetapi sebahagian daripada ahli jemaah yang kita selalu yang istiqamah masih ada lagi yang terlewat join. Ya, jadi walau bagaimanapun sekarang ni dah pukul lebih 4 minit dah, 9.44, 9.45 dah. Jadi rasanya eloklah kita mulakan dulu program kita. Jadi sama-sama kita buka program kita pada malam ni dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita pada malam ni adalah seorang guru Kementerian Pendidikan Malaysia juga yang bertugas di Sungai Dendang selama Perak. Dekat Perak, yang bertugas di Perak alhamdulillah, tapi tinggal di Kedah dekat Kelau. Dekat Taman Kelau, dekat Kelau Kedah. Jadi nak pergi ke Sungai Dendang tu, kalau ikut Pak Buntak daripada Kedah lalu ke Pulau Pinang masuk ke Perak. Kalau ikut jalan Sekedang tu Kedah terus masuk ke Perak, insya-Allah. Jadi ustaz kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Ridwan bin Abidin. Jadi Ustaz Muhammad Ridwan Abidin insya-Allah akan bersama kita menjadi khalifah dan juga guru kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukurlah oleh kerana Ustaz Muhammad Ridwan Abidin adalah merupakan penampilan kali pertama dalam program ni. Syukurlah saya menerangkan sedikit sebanyak mengenai program ni. Jadi untuk pengetahuan Ustaz, kita memulakan program ni pada 13 Ogos tahun lepas, 2021. Jadi waktu tu kita tak boleh mengadakan aktiviti di surau di masjid. Jadi masjid dan surau tutup. Tetap ada solat tapi tak boleh buat kuliah. Jadi kita adakan program itu, dan daripada situ kita mula setiap hari. Alhamdulillah setiap hari kita buat sampailah ke malam ni. Kita mulakan setiap malam selepas pukul jam 9.30 kita mulakan program kita sampai malam ni. Itu malam yang ke-227 alhamdulillah. Setiap malam kita mengadakan program ni bertujuan. Yang pertama ada 3 tujuan lah. Yang pertama kita untuk kita baca Al-Quran berjemaah mengikut khalifah kita yang kita jemput, di mana setiap malam kita jemput ustaz yang berbeza-beza daripada seluruh negeri di negara kita. Rata kita jemput daripada Johor, daripada Selangor, daripada wilayah Persekutuan, daripada Kedah, daripada rata tempat Perak dan sebagainya, daripada Penang, dan ada seorang tu daripada Ho Chi Minh, Vietnam. Ada biasa kita jemput sama. Jadi kita tujuan dia adalah supaya dia akan menjadi khalifah untuk kita baca Al-Quran. Jadi setiap malam kita baca Al-Quran 2 muka surat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, secara tak langsung kita dapat berkenalan dengan ramai guru-guru agama kita daripada seluruh negeri yang kita jemput. Seterusnya melalui program ni kita boleh berinteraksi antara kita. Sebab saya kata tadi kita tak boleh buat program waktu PKP tu. Jadi melalui Maya ni dapat juga kami berinteraksi bersama-sama, insya-Allah. Di samping itu kita wujudkan satu slot, iaitu slot Kulten, iaitu kuliah jam 10 adalah untuk pengisian ilmu. Jadi sebelum program ni diadakan pada pukul 9.30, bila semua aktiviti di surau dan masjid dah selesai, sembahyang solat pun dah selesai, orang pergi pasar raya pun dah balik ke rumah, jadi kita adakan program ilmu
sebelum kita berehat. Jadi dapatlah kita ilmu setiap malam. Alhamdulillah. Jadi itulah kandungan program kita yang kita lakukan setiap hari. Jadi insya-Allah kita akan baca Al-Quran seperti mana kaedah bacaan Yasin. Jadi Ustaz akan membacakan Al-Quran dan kami akan mendengarkan bacaan Al-Quran, kami akan ikut insya-Allah. Ustaz terlihat kau? Oh, Ustaz dah. Ya cikgu, bawah dah cikgu. Oh, terlihat kan tadi? Tak, bukan, dia line tiba-tiba hilang. Tu saya tukar line dia wifi. Okey. Jadi Okey. alhamdulillah Ustaz, kita akan teruskan program kita pada malam ni, di mana pada malam ni kita akan baca lagi 2 muka surah Al-Quran, di mana kita akan baca pada malam ni surah, masih sambung surah Sad, ayat 21 sampai 61 sampai 61. Muka surat 455 dan juga 456. InsyaAllah. Jadi ahli jemaah semua kita buka muka surat 455 dan juga 456. Ataupun boleh tengok pada skrin, insyaAllah saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama Ustaz. Ayat 27. Ayat 27. 27. Ayat bukan 21, 27 sampai 61. Betul. Saya baca tulisan sesetara pun tak pakai kacamata, nampak hilang dah kepala 7. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kepada Puan Basha yang membetulkan. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama Ustaz. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan Abidin untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Sad ayat 27 sampai 61. Silakan Ustaz. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافي بسم الله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أم أمسك بغير حساب
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah dapat pada malam ni membaca dua lagi muka surat Al-Quran, iaitu daripada surah Sad ayat 27 sehingga 61. Dan pada malam ni kita berdua dapat sama-sama baca mengikuti bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Abidin bersama-sama kita. InsyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi dalam bahasa Melayu supaya semoga kita dapat memahami sedikit sebanyak apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Sad. InsyaAllah buka surat 455 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Patutkah kami memperlakukan orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerosakan di bumi? Atau patutkah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pengajaran. Dan kepada Nabi Nuh AS kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah. Ingatlah pada satu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat laju lariannya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik kuda yang membuat aku disibukkan daripada mengingati dan akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikannya terlantar di atas singgasananya dengan tubuh yang lemah kerana sakit. Kemudian dia bertaubat. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh sesiapa pun setelahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik dan menurut perintahnya ke mana sahaja yang dia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan yang semuanya mahir membina bangunan dan menyelam. Dan syaitan yang lain yang terikat dalam ikatan. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau simpanlah tanpa perhitungan. Baginda Sulaiman mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Dan ingatlah akan hamba kami, Nabi Ayub AS. Ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahkan baginda dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada kami dan pengajaran bagi orang-orang yang berfikiran sihat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah isterimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati baginda Ayub seorang yang sabar. Dialah yang sebaik-baik hamba. Sesungguhnya baginda sangat taat kepada Allah. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya di sisi kami mereka termasuk orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, iaitu syurga Adnin yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bersandar di atas pelamin-pelamin sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman. Dan di samping mereka ada bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sesungguhnya inilah rezeki daripada kami yang tidak ada habis-habisnya. Beginilah keadaan mereka dan bagi mereka orang-orang yang derhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk, iaitu neraka jahanam yang mereka masuki, maka itulah seburuk-buruk tempat ketinggal. Itulah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Dan minuman neraka mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan pelbagai azab lain yang serupa dengan itu. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berasak-asakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka kerana sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka.
para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih layak tidak menerima ucapan selamat datang kerana kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam neraka azab. Maka itulah keseburuk-buruk tempat menetap. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali ganda di dalam neraka. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita dah sama-sama dapat mendengar jemahan daripada surah Sad ayat 27 sehingga 61 pada malam ni, di mana dalam surah ni Allah berfirman ataupun Allah menceritakan keadaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ayub, dan banyak cerita berkenaan Nabi Ayub dan seterusnya. Sedikit cerita mengenai Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, dan seterusnya, Nabi Zulkifli, Ilyasa dan lain-lain. Dan akhir sekali Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, yang tidak mentauhidkan Allah SWT, akhirnya dialog mereka apabila mereka diheret ataupun dimasukkan ke dalam neraka, azab neraka, mereka ada dialog di dalam ni yang kita sama-sama dengar, yang saling tuduh-menuduh, yang mana mengajak kepada yang pemimpin mengatakan kepada mengucapkan tanpa ucapan selamat, tak ada ucapan selamat untuk pengikut-pengikut pula kata lagi tak ada ucapan selamat kepada pemimpin, dan seterusnya pengikut minta supaya yang memimpin mereka kepada ke jalan kesesatan itu dilipat gandakan siksaan oleh Allah SWT. Jadi banyaklah kisah-kisah di sini, kisah-kisah Nabi yang kita dengar tu banyak, daripada Nabi Sulaiman dan sebagainya, Nabi Ayub yang begitu sabar dengan ujian yang dia terima, penyakit yang dia terima, sehingga anak-anak dia semua meninggal dan sebagainya. Dan akhirnya Allah bila Allah terima taubat dia dan sebagainya, Allah kumpulkan dia balik dengan keluarganya dan lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada Allah SWT. Itu adalah ganjaran untuk orang-orang yang bertakwa, seperti mana kisah Nabi-Nabi yang ada di sini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita dapat sedikit kepahaman tentang firman Allah yang diturunkan kepada kita di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada pengikutnya. Nabi Muhammad memberikan menyampaikannya kepada kita, dan ianya merupakan juga rahmat dan juga kepada kita, menjadi petunjuk kepada kita dalam kita menjalani kehidupan ini, insya-Allah. Semoga dengan kepahaman kita akan meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT, supaya agar kita menjadi hamba Allah yang baik, yang disayangi oleh Allah SWT, dan akhirnya dirahmati Allah SWT sehingga kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan insya-Allah nanti di akhirat, dan kita dibalasi dengan syurga seperti mana diceritakan juga dalam ayat-ayat yang kita baca tadi mengenai keadaan orang-orang yang masuk ke syurga dengan bidadari dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya nak jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan untuk mengisi program Kulten kita. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih pengurusi majlis Cikgu Abdul Rahim, guru saya yang mulia. Assalamualaikum semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha pengurusi surau Taman Jawi Jaya, kan? Ustaz Muhammad Aziz, kemudian Imam Surau Ustaz Khairul Anwar, kemudian hadirin hadirat pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dan perpisahan kita
adalah pertemuan dan perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar juga, dengar. Okey, baik. Alhamdulillah dengan baik. Okey, baik. Jadi malam ni saya taklah berhajat cakap panjang-panjang, ialah kan. Sebab esok kerja insya-Allah. Jadi saya pilih tajuk pada malam ini adalah juga berkaitan dengan Al-Quran, iaitu kelebihan Al-Quran, kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama sekali, seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, bahawa Al-Quran ini satu huruf, jika dibaca kita diberi pahala 10 dan ditambah dengan 10 kebajikan seumpamanya. Itu kalau satu huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, lebih kurang 19 ke apa, banyak dapat ada yang atas 19 kan. Kalau satu huruf dah 10 pahala dan ditambah dengan 10 kebajikan, ya. Dan Nabi ada sebut dalam satu hadis Nabi bahawa aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Begitu mudah sebenarnya Allah nak bagi kita pahala. Begitu mudah. Cumanya kita ni tak carilah, tak cari kan. Kadang-kadang kita duk tunggu orang lah, duk tunggu siapa-siapa lah kan. Kita lah ni zaman moden, kita ada handset, di tangan kita ada handset, kita ada apps, apps Al-Quran. Saya pun memang saya ada download. Jadi orang kata apa, sambil-sambil kan. Sambil-sambil tu kita boleh baca satu muka surat. Satu muka surat saya duk buat test lah. Saya duk buat test lebih kurang 2 minit. Lebih kurang 2 minit. Tak lama tapi bersyukur bagi orang yang Allah bagi dia kesempatan untuk membaca Al-Quran, dan dia punya pahala sangat banyak. Kemudian seelok-eloknya kita dalam keadaan berwuduk, kerana tingkatan dia tu berbeza. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan dia berwuduk di sisi Allah lain. Kalau dia tak berwuduk, dia punya tingkatan dia lain. Jadi seelok-eloknya kita baca Al-Quran dalam keadaan berwuduk, kerana Al-Quran ini kitab suci. Kitab suci, bahkan dia merupakan mukjizat yang teragung yang Nabi tinggal kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz tertutup mikrofon tu. Mikrofon. Oh sorry, saya tertekan. Okey. Okay, jadi kita rasa beruntung pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai qori iaitu pembaca Al-Quran. Dan saya akan bawa sedikit ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman kelebihan orang yang membaca Al-Quran ini. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan tetap mendirikan solat serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara tertutup ataupun terbuka, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi 3 golongan ni, satunya ialah orang yang membaca Al-Quran ni sebenarnya dia sedang berniaga satu perniagaan yang tidak akan rugi. Kita kalau kita nak berniaga, kita mesti akan pilihan apakah perniagaan yang untung. Jadi baca Quran ni dah tentulah Tuhan jamin satu orang kata apa perniagaan yang menguntungkan, bahkan kita pasti ia memberi kita keterangan jiwa di dunia ni. Cumanya orang tak dapat nak istiqamah melakukan bacaan Al-Quran. So kita rasa beruntung kita dipilih oleh Allah SWT untuk sentiasa menjadi ahli pembaca Al-Quran. Okey, dan
Allah menjanjikan kelebihan dan pahala yang besar kepada orang yang baca Al-Quran ni sebagai bacaan utama dia. Yang tadi yang saya sebut tadi bahawa satu huruf itu dikira 10 pahala dan ditambah lagi 10 kebajikan. Dan Nabi juga pernah menyebut perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Quran dengan mukmin yang tak baca Al-Quran. Dia ada beza. Mukmin yang baca Al-Quran seperti mana buah dia, bau dia harum dan rasa dia enak. Itu mukmin yang baca Al-Quran. Mukmin yang tak baca Quran seperti buah tamar. Buah tamar ni dia enak tapi dia tak berbau. Jadi Nabi nak kata dua-dua pun elok. Mukmin yang baca Quran pun elok, yang tak baca pun elok. Cumanya yang baca Quran ni mukmin yang buah dia ni harum dan enak. Yang sebaliknya tadi dia buah tamar yang tidak berbau tapi enak. So kita nak pilih yang pertama tadi lah, bau yang sedap dan juga rasanya yang enak. Jadi ganjaran Allah ni kepada pembacanya sangatlah banyak. Kalau kita ketahui kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Itu kelebihan membaca Al-Quran. Di samping itu, kita juga dituntut tadabbur, iaitu memahami isi kandungan, ya. Seperti mana yang tadi yang Cikgu Rahim baca terjemahan, bahkan kita kena tahulah maksud yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kerana jika kita lihat kenapa zaman Nabi dulu mereka baca Al-Quran sampai menangis, sampai pengsan, kerana mereka tadabbur, mereka tahu makna-makna Al-Quran. Jadi kita pun sama, walaupun kita ni bangsa Melayu, bukan bangsa Arab, kita pun diberi pilihan oleh Allah untuk belajar untuk memahami apakah kehendak yang Allah ingin sampaikan, supaya bacaan kita itu dia masuk dalam hati kita. Contoh kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau kita faham dia punya maksud, kita akan fokus dalam kita punya solat. Qul, katakanlah Allah itu ahad, satu. Kita fokus dalam bacaan kita. Jadi untuk para jemaah yang ada pada malam ini, kita khatam Quran bagus dan juga kita khatam terjemahan Al-Quran. Seperti mana yang dibuat oleh Cikgu Rahim tadi. Bagus, saya pun setujulah. Mana baca Quran dan juga khatam makna Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu gambaran apakah yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui ayat Al-Quran. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ini. Jika ada terkurang itu saya minta maaf. InsyaAllah kita berjumpa, jika diizinkan kita berjumpa di lain-lain hari insyaAllah. Sekian, terima kasih. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Abidin yang pertamanya sudi menerima undangan saya sebagai khalifah kita pada malam ni. Seterusnya tadi memperdengarkan baca ayat Al-Quran secara tartil untuk kita ikut bersama baca 2 lagi muka surat pada malam ni, dan kita sama-sama sebentar tadi mendengar tazkirah Ustaz dalam slot kutian kita. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Ustaz menceritakan mengenai kelebihan kita membaca Al-Quran. Jadi sama-samalah kita istiqamah untuk terus membacanya dan memahaminya melalui terjemahan. Kalau kita tak mampu baca tafsir dia, kita baca terjemahannya pun insya-Allah. Sekarang ni terjemahan kita boleh cari terjemahan yang dia punya makna dia yang kita boleh faham dengan jelas. Jadi maksudnya diterjemahkan dengan dalam bahasa yang kita boleh faham yang jelas. Jadi insya-Allah. Lepas itu selanjutnya kalau kita ada peluang mengikuti kelas tafsir Al-Quran, kalau kita boleh ikut, Alhamdulillah, lagilah jelas, kerana dalam kelas tafsir Quran mungkin akan diceritakan mengenai asbabun nuzul dia, mengenai kisah tu, kisah-kisah berkenaan secara lebih terperinci daripada kitab-kitab yang ada mentafsirkan ayat-ayat berkenaan. Kerana kita punya alim ulama lebih mengetahui
tafsiran mengenai ayat-ayat berkenaan yang lebih lanjut. Jadi namun begitu terjemahan tersebut pun alhamdulillah kalau kita dapat faham akan memberikan kita lebih kefahaman dan lebih kecintaan kepada untuk membaca Al-Quran dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kerana kita akan dengar suruhan dan tegahan Allah SWT sebagai hamba yang patuh. Kita akan patuh terhadap apa yang Allah suruh dan ancaman-ancaman yang menyebabkan kita takut untuk melakukan perkara yang Allah larang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan tadi hilang gelap dekat saya punya laptop. Ni keluar balik, alhamdulillah, kita terkejut. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan, sebenarnya hari ni, malam ni, kurang ni 23 ni, kurang ni baru saya perasan, tadi saya tak cerita ni. Sebenarnya tadi kami selepas solat Isya tadi, kami mengadakan solat jenazah di Surau Taman Jawijaya, iaitu seorang daripada ahli jemaah kita yang selalu ikut program ni, iaitu Cikgu Muhammad Ribani dan isterinya Cikgu Safiah. Bapa Cikgu Ribani, ayah Cikgu Ribani meninggal dunia di Taman Jawijaya ni, di rumah dia, tinggal dengan dia pukul waktu asar tadi, nak masuk waktu asar tadi, pukul 4:30 lebih kurang, 4:35 meninggal dunia. Kemudian kita putuskan untuk urusan jenazah dia dibuat di surau dan disimpan pada selepas Isya. Jadi tadi lepas solat Isya kami adakan solat jenazah, kemudian kita bawa ke masjid daerah Semampang Selatan untuk disemadikan di masjid, insya-Allah. Jadi ahli jemaah surau banyak terlibat. Jadi sebab itulah tadi ada sebahagian kita yang tak dapat masuk dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk kita sama-sama sedekahkan surah Fatihah kepada arwah ayahanda kepada Cikgu Ribani yang bernama Ali bin Arsyad. Ali bin Cekrat. Kemudian dalam masa yang sama dekat kawasan Sungai Bakar ni, kita punya Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Datuk Haji Muhammad Saleh bin Ahmad yang tinggal di pondok Jalan Stesen Sungai Bakar juga meninggal pada hari ini, iaitu pada waktu Zuhur tadi, pukul 1 lebih tadi, kat 1:30 tadi meninggal dunia. Juga disimpan selepas Isyak, tapi disimpan di Masjid Baru Sungai Bakar. Jadi disimpan selepas masjid itu, dia disemayangkan di Pondok Sungai Bakar selepas waktu Isya, kemudian dibawa untuk disimpan di Masjid Baru Sungai Bakar, kuburan Sungai Bakar. Ada 2 orang meninggal. Jadi Ali bin Bakar, bapa Cikgu Rizbani bernama Ali bin Bakar. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk kedua-dua arwah al-wairham. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kerana tuan-tuan bacakan sedekahkan Fatihah untuk kedua-dua arwah. Sebenarnya Datuk Haji Muhammad Saleh bin Ahmad merupakan orang yang dekat di daerah kita, di mana Ustaz termasuklah salah seorang yang memberikan kuliah maghrib di masjid daerah Seberang Perai Selatan, iaitu Masjid Jawi bersama kita, selain daripada masjid-masjid yang berdekatan di Sungai Bakar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik kepada program kita pada malam ni, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Abidin yang tampil pada malam ni. Jadi saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Tapi sebelum tu rasanya eloklah kita berkenalan dengan Ustaz. Kalau orang kata Ustaz, kalau tak kenal maka tak cinta. Nak sembang pun kalau tak tahu apa bidang Ustaz, kepakai orang muda Ustaz, macam mana nak sembang kan? Jadi tak silap tanya pula benda yang
kepakaran kita tu bolehlah kita jawab. Saya bukan kepakaran kita, susah juga nak jawab. Jadi eloklah kita berkenalan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat jumpa ustaz. Kerana ustaz adalah pelajar, bekas pelajar SMKA Nibun Tebal juga. Ni seorang lagi dia pelajar SMKA Nibun Tebal, dan saya biasa mengajaknya. Kemudian ustaz sambung belajar ke universiti, dan sekarang ni Universiti Melayu, nanti ustaz ceritalah. Kemudian sekarang ni bertugas sebagai guru Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai guru JK, mula-mula bertugas sebagai guru JK di Perak, di Selama Perak. Dan kemudian sekarang ni JK tu dah jadi guru GPI, guru pendidikan Islam dah sekarang ni. Jadi ramai pada masa tu dia ambil. Jadi ustaz belajar di Universiti Tempatan Universiti Melayu, dan kena berkhidmat di Perak sekarang ni, sampai sekarang ni 8 tahun dah. Tak tahu nanti ustaz cerita. Jadi rasanya eloklah ustaz sendiri yang memperkenalkan diri. Tu saya bagi tahu sedikit saja. Banyak lagi yang kita tak tahu. Jadi ustaz dulu sekolah di mana dulu, kampung di mana, mungkin ada orang di sini tinggal sekampung dengan ustaz, kenal dengan ustaz, wallahualam. Jadi kampung di mana, ayah dengan mak di kampung di mana, lepas tu sekolah di mana, seterusnya belajar pembelajaran di mana, sekarang ni tinggal di mana, dan seterusnya. Ustaz perkenalkan, insya-Allah mungkin ada yang ada bersama kita yang kenal, insya-Allah bolehlah kita bersembang. Jadi dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan untuk sedikit taruh. Silakan. Ya, terima kasih cikgu. Terima kasih. Saya nama Muhammad Ridwan bin Abidin, berasal di kampung Paya Kemian. Siapa pernah pergi Golf Jawi, daripada Jawi, lepas pintu gerbang Golf Jawi tu dekat sangat, nampak signboard belah kanan, Paya Kemian, kampung Paya Kemian. Kampung tu tak ramai, sunyi, aman damai kampung tu. Lebih kurang dalam 14 biji rumah yang dalam tu. Dan di situ saya berpeluang membela kambing, lembu, ayam biru, arnab, kampung kan, kampung seronok. Dan kami 7 beradik semua sekolah di Al-Falah, Parit Tok Ngah. Al-Falah, Parit Tok Ngah. Dan alhamdulillah lah 4 dah kahwin, dan dah semua tu habis degree lah, 4 orang. Yang 3 kecil bawah tu ada yang masih belajar lagi, stam. Dan lepas tu saya form 4, form 5 saya pergi ke SMKA dan berjumpa dengan Cikgu Abdul Rahim, guru saya lah, guru matematik saya. Dan alhamdulillah saya boleh skor cikgu. Saya boleh skor matematik dapat A1 cikgu. Kemudian saya sambung, dia macam asasi UM di Kelantan, Nilampuri. Di situ saya ambil bahasa Arab. Kemudian saya pergi ke UMKL 3 tahun, dan habis tu saya rehat 2 minggu saja. Terus saya jadi guru ganti dan terus sambung cikgu lah. Mana saya tak rehat lah sampai sekarang. Lepas habis U tu rehat 2 minggu je. Dan saya bersyukur lah sebab rakan-rakan kita ramai lagi yang jadi saya bersyukur kepada Allah beri peluang itu kepada saya lah. Dan sekarang saya lepas tu saya masuk maktab Penang lah, M4P maktab Penang setahun setengah. Saya praktikal di SK Sungai Aceh setahun setengah. Kemudian saya dipostingkan di SK Sungai Dendang sehingga kini, tahun 2013 sampai sekarang lah. Sudah 6 kali saya mohon tukar ke Penang, tak dapat. Cikgu Rahim boleh tolong kot. Sudah 6 kali saya mohon, tapi tak apalah kan, rezeki saya masih lagi di Perak. So saya bayar zakat pun di Perak. Gitulah. Itu kot sahaja untuk perkenalan kita pada malam ini. Dah berkahwin ke? Ada anak dah ke? Sudah berkahwin, alhamdulillah. Anak orang? 1. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz atas sedikit taruh. Nak balik Penang ni, nak minta tolong saya ni rasa susah lah. Saya pencin lah. Walaupun apa saya tak PJ lagi, memang bukan urusan bidang saya. Jadi saya bukanlah terlibat dengan urusan tu. Kalau ada pegawai-pegawai di
di JPN, BPD kot mungkin boleh tolong kena carilah depa, insya-Allah. Kerana 9 tahun dah boleh dah tu kot. Dah sempat tempoh. Itulah. Matang dia dah sampai dah tu kot, boleh dah insya-Allah. Try lah lagi. Jangan putus asa kalau nak balik lah. Tapi kalau kita seronok dulu di situ, apa salahnya? Happy lah. Tapi kalau ditukarkan nanti, mungkin lagi jauh. Perak tu lah. Kalau kat Penang ni, insya-Allah. Tapi selalunya tak luas lah. Dan kita akan dapat dalam dekat-dekat juga. Taklah berapa jauh sangat insya-Allah. Tapi kalau Perak tu luas semua. Kan? Takut juga. Sampai ke sini ribu ke semua. Tak ke. Pergi ke Greek ke lagi jauh. Jadi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak buka lah kepada tuan-tuan puan-puan untuk bersembang dengan Ustaz ataupun bertanya kepada Ustaz dan sebagainya. Silakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Puan Zaitun silakan. Puan Zaitun Osman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salahnya Ustaz. Kadang kita duduk mengaji Quran Ustaz. Baca dengan tajwid dengan apa baca. Tapi bacaan tu duduk tersasul juga. Kita selalu main baca tiap hari. Tapi rasa-rasa tu macam keras juga lah. Rasa tak mau nak lancar-lancar lagi kan. Itu Ustaz. Terima kasih. Okey, tak apalah kan. Kalau kita tersasul tak apa. Sebab Tuhan Nabi kata dapat 2 pahala kan. Satu nak baca, gagah nak baca kata kan. Satu sebab kita baca, so dapat 2 pahala lagi untung. Cumanya lagi untung cumanya tak apalah kita cubalah. Okay, ni cerita tok saya mengaji Quran saya kecil dulu sampai lo ni lagu tu lah dia. Jadi tak boleh nak dapat orang kata kan. Tapi tak apalah saya bak dekat tu tak apa tu dapat 2 pahala tu kan. Pahala tu nak cuba baca juga. Itulah. Tapi di samping tu kita kena mengaji lah, kena InsyaAllah. Kawan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Cikgu Rahim buka mic. Saya terus nak jemput Suraya Harun ni, anak murid saya di Barabah dulu masa saya mula-mula posting. Anak Ustaz Harun. Jadi silakan Suraya Harun boleh berinteraksi dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Buat masalah yang tak ada soalan lagi. Tak apa. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga kepada Suraya kerana berinteraksi juga. Hari ni faham semua kot. Alhamdulillah. Lagi seorang Suraya, anak murid juga ni daripada Barabah juga. Suraya Yahya. Silakan. Siti Nur Arifah. Suraya. Boleh terus. Tapi sebenarnya dia berniaga. Kalau start pergi ke Taman Sungai Duri, Indah, itu dekat pasar malam tu. Ya. Dia dekat kedai, direct kedai tu tepi tu depan saya rasa ada kawasan takungan tu. Depan tu dia ada depa buat daripada petang pukul 4 depa buka food truck. Ya. Suraya ni tadi baru dah lihat dia bersiaran dengan dalam program kita setiap malam daripada sebelum dia berniaga hari tu masa PKP dah depa berniaga balik hari tu depa stop jadi rumah dia memang ikut setiap malam. Lepas tu bila dah boleh dah ni baru sebulan lebih ikut depa berniaga balik. Dia berniaga kat situ lah. Jadi sambil berniaga tu pun dia pasang ikut ni. Jadi itu adalah antara orang yang cakotiau dia, mi Bandung apa semua sedap juga alhamdulillah. Jadi syok juga, dapat juga dia belanja teh ais dan sebagainya. Itulah kelebihan dia kita dengan anak murid alhamdulillah. Seterusnya nak jemput saudara Rizal kita daripada Taman Jawijaya. Emi Damia. Rizal silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak minta pencerahan sikit. Ada apa petua tak nak bagi baca Quran ni lancar lepas tu faham?
Baik, terima kasihlah. Petua dia sebab saya pun duk mengajak budak-budak yang pertama sekali kalau untuk tahap budak-budak dia mesti kenal huruf hijaiyah. Dia wajib kenal huruf hijaiyah. Kemudian dia pergi ke nun mati. Jadi dia pandai masuk nun mim dengan nun jadi man. Letaklah huruf apa pun. Kaf dengan nun jadi kan. Ta dengan nun jadi tan. Yang tu dia kena kuasai. Jadi itulah kita panggil proses belajar lah. Dan kalau yang dah mahal sikit tu maksudnya kena baca hari-hari. Baca Al-Quran hari-hari. InsyaAllah boleh. Itulah. Boleh tak? Faham tak? Baik Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya nak jemput Puan Mariam Anang daripada Bukit Merah kita. Jadi silakan Puan Mariam Anang ni pun sentiasa istiqamah mengikuti program Generasi Al-Quran kita. Silakan Puan Mariam Anang. Puan Mariam? Tak ada respon. Jadi Alhamdulillah kot. Dah berapa orang kita panggil, selalunya terhad saja dalam 3-4 orang je. Program kita dah tamat. Sebab itu kita jadi malam ni pun kita rasanya cukuplah interaksi kita dengan Ustaz pada malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita pada malam esok pula adalah tidak lain dan tidak bukan adalah saudara kepada Ustaz Muhammad Ridwan bin Abidin kita pada malam ni, abang kepada Ridwan yang juga merupakan bekas pelajar daripada SMKA Nibun Tebal yang sekarang ni berkhidmat dengan Tentera Udara di Raja Malaysia. Alhamdulillah berpangkat meja ke? Saja meja ke? Meja. Ustaz Meja Firdaus Abidin, Muhammad Firdaus Abidin ni dia terlibat dengan kita panggil bakat ke? Yang kagat ke? Bukan. Oh, tapi tetap dipanggil Ustaz. Alhamdulillah. Kita pada Malaysia. Bukan kagat tu. Kagat bukan. Dia ATC. ATC tu mana? Air Traffic Controller. Oh, tapi Alhamdulillah memang dipanggil Ustaz. Memang boleh insyaAllah. Jadi akan bersama dengan kita pada malam esok insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup kita pada program ni, saya nak minta sekali lagi Ustaz Muhammad Ridwan untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama. Supaya dengan itu kita semua dirahmati Allah SWT sehingga kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi tanpa meninggalkan masa, saya silakan Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berakhirlah sudah program kita pada malam ni. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program kita, dan juga kepada Ustaz khususnya jutaan terima kasih kerana sudi menjadi khalifah dan juga guru kami pada malam ni. Alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi pada malam esok. Jadi sebagai akhir lagi sekali,
Sama-samalah kita baca doa khatam Al-Quran insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Ibrahim. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.